Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhafana bisyari'atin nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izinnya kita sama-sama dapat bertemu di dalam satu majlis ilmu, walaupun dalam suasana yang agak berbeza, yang mana tuan-tuan kalau sebelum-sebelum ini kita bebas untuk berkongsikan ilmu, bertazkirah, berkuliah di mana-mana rumah-rumah Allah, sama ada di masjid ataupun surau. Tetapi tuan-tuan, oleh kerana dalam suasana yang agak berbeza ini, dalam kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu dengan kita menghadapi suasana pandemik COVID-19 ini, maka sudah tentulah dalam suasana yang berbeza ini, penyampaian kita atau perkongsian ilmu kita tuan-tuan, maknanya kita pelbagaikan. Jadi bukan setakat kita tuan-tuan bertemu baru kita boleh belajar atau bersama-sama mengkongsikan ilmu, tetapi tuan-tuan boleh dikatakan setakat ini oleh kerana mungkin sebab terlalu lamanya kita menghadapi situasi seumpama ini, maka kita kadang-kadang bila menggunakan medium yang berbeza, contohnya ialah kita bertemu tuan-tuan sekarang ini secara maya, masing-masing duduk di rumah, menghadap laptop atau menghadap handset ataupun notepad, contohnya secara Google Meet ataupun Zoom ataupun FB Live. Tetapi tuan-tuan, itu merupakan adalah usaha-usaha kita tuan-tuan, untuk kita memperbaiki diri kita, bermuhasabah diri, dan kita serahkan tuan-tuan apa juga yang berlaku hari ini adalah tidak lain dan tak bukan adalah daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat setakat mana atau sejauh mana ketakruban kita ataupun takarubnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru itu tuan-tuan, di dalam kesempatan ini, apa yang saya ingin kongsikan dalam masa yang sangat singkat ni tuan-tuan, kalau kita lihat senario yang berlaku sekarang ini, bila kita sebut sahaja COVID, maka istilah-istilah yang dulu yang jarang-jarang kita gunakan, kadang-kadang kita sebut saja, ataupun mungkin kita tak sebut langsung. Antaranya tuan-tuan, iaitu maksud tawakal itu sendiri. Jadi bila mana kita melihat tuan-tuan apa yang berlaku sekarang ini, daripada ini secara peribadilah tuan-tuan, perkhidmatan sendiri, iaitu kadang-kadang di kalangan kita lah secara khususnya, iaitu berlakunya kesalahfahaman di dalam kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan tawakal itu. Lebih-lebih dalam suasana yang kita menghadapi pandemik, dengan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan contohnya, lebih-lebih lagi pihak berkuasa agama. Jadi kadang-kadang kita ni tuan-tuan, timbul satu kenyataan ataupun perspektif ataupun kefahaman kita kadang-kadang tuan-tuan, seolah-olah apa yang kita lakukan ini atau apa tindakan-tindakan yang kita lakukan ini
adalah menyalahi. Seolah-olah kita pula yang menyalahi apa ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada kata, buat apa kita takut dengan ni? Patutnya kita takut dengan Allah. Ini bahaya juga tuan-tuan. Bila ada kefahaman-kefahaman yang seumpama ini. Jadi justru itu tuan-tuan, di dalam kesempatan ini kita cubalah bertabayun. Mungkin kita biasa sebut perkataan tawakal ini, mungkin cara pemahaman kita itu adalah tidak selari seperti mana yang dikendaki di dalam agama kita secara khususnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai manusia tuan-tuan, atau lebih-lebih lagi kita ni yang beragama Islam ini, maka sebenarnya tuan-tuan, di dalam kehidupan kita, kita tidak lari pada 3 benda. Tidak lari pada 3 benda tuan-tuan. Apa yang pertamanya, iaitu kita hendaklah berikhtiar. Makna kita hendaklah berusaha, seperti mana yang saya sebutkan, saya bacakan tadi di awal tadi, iaitu dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha la yughayyiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan ma biqaumin, keadaan sesuatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehinggalah mereka ni tuan-tuan mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi justru itu tuan-tuan, ulama-ulama terdahulu menggariskan panduan untuk kita ni, bagaimana kita nak menangani ataupun menyusuri kehidupan kita daripada semenjak kelahiran kita sehinggalah besok kita dijemput oleh Allah SWT. Tidak lari pada 3 perkara ini, iaitu yang pertama ikhtiar, yang keduanya doa, dan yang ketiganya tawakal. Mungkin saya akan cuba bahaskan tuan-tuan lebih terperinci lah, walaupun masa yang singkat ni, dalam apakah yang dikatakan tawakal tu. Jadi bila mana kita melihat pada ayat ini tuan-tuan, di dalam surah Ra'd ini, maka sebenarnya apa yang ditegaskan di sini adalah bahawa jika kita menginginkan sesuatu, maknanya kita nakkan sesuatu tuan-tuan, misalnya perubahan nasib, untuk kita mendapatkan rezeki, ilmu, ataupun kelulusan di dalam apa-apa juga ujian, kesihatan dan sebagainya tuan-tuan, maka apa yang harus kita lakukan adalah usaha secara aktif dan nyata tuan-tuan. Maknanya kita ada usaha. Dan inilah tuan-tuan yang disebutkan sebagai ikhtiar ataupun usaha lahiriah. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita sebut dari segi zahiriah ataupun lahiriahnya, batiniahnya, dalamannya, luaran dan dalaman, ada seiring. Dia tidak akan menidakkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ataupun zahiriah itu menidakkan batiniah, dan batiniah menidakkan akan lahiriah. Jadi apa di sini tuan-tuan? Analogi yang ingin saya supaya kita ni senang faham, iaitu sekiranya kita ni seseorang yang apa ni? Yang tidak tahu atau tidak berilmu, maka sudah tentulah kita berusaha untuk mengatasi kebodohan kita. Dengan cara mana tuan-tuan? Cara kita mencari ilmu. Jadi kalau misal kata, jika kita seorang yang hidup sengsara, jika kita tidak berikhtiar daripada kesengsaraan itu, maka sudah tentulah kita kena bekerja keras tuan-tuan. Bukan hanya berpeluk tubuh menunggu. Sebab itu tuan-tuan, satu ketika tuan-tuan, saya kisahkan di mana Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu satu ketika melihat salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW yang hanya duduk di masjid, hanya berdoa. Sehingga kan ditegur oleh Sayyidina Umar tuan-tuan. Dia kata, wahai sahabat, apa yang kamu lakukan di sini? Kata, aku hanya berdoa kepada Allah. Kata, aku hanya berdoa. Bila didengar sahaja sahabat tersebut menjawab seumpama itu tuan-tuan, maka Sayyidina Umar memerintahkan supaya keluar untuk berusaha untuk mencari apa yang patut, atau mencari rezeki, ataupun berusaha. Dan jika kita tuan-tuan seorang yang tetap pada watak yang kebiasaannya, contohnya adanya sikap dengki,
iri hati, malas, pendendam dan sebagainya, maka sudah tentulah tuan-tuan, sebagai kita seorang manusia, kita berusaha untuk mengubah watak dan kebiasaan tersebut. Dan begitu juga tuan-tuan dalam suasana pandemik ini, iaitu jika kita seorang yang tetap sakit atau kita dalam kesakitan, maka kita kena berusaha mencari kesembuhan dengan cara berubat. Ini kita salah faham kadang-kadang ni. Bila mana kita sebut, tak apalah, kita pasrah semata-mata. Ini bahaya tuan-tuan. Sebab bila kita berserah hanya bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sebenarnya adalah boleh membawa kita kepada fahaman fatalism. Jadi fahaman fatalism tuan-tuan adalah, kalau kita belajar dululah tuan-tuan, di sekolah agama sebenarnya kita biasa mendengar fahaman Qadariyah, Jabariyah, mana kita sedia maklum antara fahaman yang telah difatwakan bahawa adalah fahaman Islam. Cuma dari segi pengistilahannya, fatalism ni adalah dia samalah konsepnya, pemahamannya tentang tawakal itu samalah dengan fahaman Jabariyah. Jadi di dalam Islam tuan-tuan, maka berikhtiar adalah wajib. Sehingga kan Imam Ghazali tuan-tuan menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan, dia kata buah kepada tauhid itu, ini buah dia. Buah kepada tauhid itu adalah tawakal. Adalah tawakal. Jadi dengan kita berikhtiar tuan-tuan, sebelum kita bertawakal, maka dia kata barang siapa mau berikhtiar, maka kata ulama-ulama kata, maka ikhtiar itu adalah dianggap sebagai ibadah. Jangan kata bila kita berikhtiar itu, contohnya bila mana ada saranan, walaupun segi hukumnya, dalam khutbah Jumaat kita yang lepas telah disebutkan hukum pengambilan vaksin walaupun harus, tapi ada ketikanya adalah dia jatuh kepada wajib. Jangan kita menganggap bahawa arahan-arahan tersebut adalah merupakan satu yang berlawanan dengan perintah Allah. Bahkan itu adalah merupakan satu ikhtiar lahiriah kita, zahiriah kita, yang mana kalau kita lakukan tuan-tuan, sebenarnya dia adalah satu ibadah. Dan apa keuntungan yang kita dapat tuan-tuan, iaitu jika ikhtiar yang kita lakukan itu membuahkan hasil, maka kita akan mendapat dua keuntungan. Apa dia tuan-tuan? Iaitu keuntungan yang pertama, iaitu kita akan memperoleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat pahala tuan-tuan, bukan dosa yang kita dapat. Jangan mengatakan bahawa bila mana kita, keraguan kita itu kadang-kadang mengatasi keyakinan, sehingga kita melabelkan mereka-mereka ini yang merupakan keyakinan yang tinggi tentang apa juga, contohnya ubatan ataupun vaksin itu sendiri sebenarnya adalah jelas. Kita kalau nak cerita pasal vaksin ni tuan-tuan, kita kena tanya yang ni lah, tanya orang yang ahlinya. Jangan kita membuat andaian sebenarnya. Kadang-kadang timbulnya salah fahaman ini adalah dengan sebab kita ni membuat andaian. Sedangkan di dalam agama itu sebenarnya, andaian adalah sesuatu yang kita tidak menjadikan sebagai satu hujah untuk kita menentukan sesuatu hukum. Maknanya kalau dalam Islam itu, untuk menentukan sesuatu itu adalah mestilah benda yang pastilah. Contoh kalau kita kata ada najis, nampak bendanya, betul ada najis, ada ainnya, nampak segi warnanya, ada baunya. Maknanya kalau kita mengandaikan, itu yang bahaya sebenarnya. Fahaman-fahaman seperti ini kadang-kadang kita kena sama-samalah kita saling menasihati. Jadi itu keuntungan pertama, iaitu dengan kita berikhtiar tuan-tuan, ianya dianggap sebagai satu ibadah. Dan keuntungan yang pertama, kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya tuan-tuan, itu kita akan mendapat keberhasilan atau manfaat daripada apa yang kita usahakan. Maknanya kalau kita lakukan ikhtiar tersebut, kalau kita apa yang kita usahakan itu kita dapat, maka itu adalah manfaat yang kedua, maknanya ada hasilnya. Ada hasilnya tuan-tuan. Maknanya kalau kita ambil ubat ni, contohnya kita akan sihat. Memanglah Allah SWT memberikan kita sihat, tapi hasilnya adalah dengan kita berikhtiar ataupun berusaha. Jadi justru itu tuan-tuan, di dalam kita berusaha ini sebenarnya memang sesuatu yang, kalau sehingga ulama-ulama mengatakan, adalah merupakan sesuatu yang wajib. Wajib. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah SWT,
Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua tuan-tuan, bila mana kita telah berikhtiar, maka datanglah di situ arahan daripada Islam itu sendiri, sebenarnya dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu barulah kita usahakan dengan cara batiniah. Tadi ikhtiariah ataupun zahiriah kita dah zahirkan, kita berusaha tuan-tuan. Maka yang kedua adalah dengan cara kita berdoa. Berdoa tuan-tuan. Berdoa sebagai usaha batiniah kita. Terus itu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, dia kata, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah SWT, maka aku akan kabulkan. Berdoa. Jadi apa hikmah yang di sini tuan-tuan? Iaitu kaitannya di sini ialah doa dan ikhtiar ini punya kaitan yang sangat rapat. Dan secara tidak langsung tuan-tuan, dengan kita berdoa ini akan mendekatkan lagi kita atau takarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala makin dekat. Maknanya dengan usaha kita, kemudian kita iringi dengan doa, maka secara tidak langsung tuan-tuan menjadikan kita ni tidaklah beranggapan bahawa apa juga keberhasilan yang kita dapat daripada hasil ikhtiar kita itu, jadi boleh mengelakkan kita mengklaimkan di situ bahawa keberhasilan kita itu semata-mata kerana ikhtiar kita sendiri tanpa campur tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah masuk ke lain. Mungkin contoh tadi tu, tawakal itu lebih mirip dengan fatalism ataupun jabariyah. Tetapi bila mana kalau kita contohnya kita dah berusaha dan kita berjaya contohnya, dan kemudian kita claim pula bahawa ini usaha aku ni, kalau aku tak buat takkan aku dapat macam ni. Ini bahaya juga, sebab dia boleh menjadikan kita beriktikad ataupun berfahaman atau berpegang atau memahami bahawa apa yang kita lakukan itu adalah dengan sebab usaha kita menjadikan terpesongnya menjadi etikadnya qadariyah. Jadi tentu di sini tuan-tuan akan menghasilkan apa? Maka menghasilkan sifat kesombongan yang luar biasa. Ini sangat bahaya. Justru itu, kalau kita sombong, maka Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya tuan-tuan, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Jadi justru itu tuan-tuan, semakin banyak kita berdoa dalam kehidupan kita sehari-hari tuan-tuan, maka makin dekatlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau tuan-tuan. Memang itulah, memang matlamat kita hidup di dunia ini. Selain pada usaha, kita kena memperbanyakkan doa. Dan yang ketiga tuan-tuan, di dalam kita menghadapi situasi yang sekarang ini, contohnya yang paling rapat dengan kita sekarang ini, bila mana kita dah melaksanakan ikhtiar, kita dah berusaha tuan-tuan, kita berdoa, maka yang ketiga tuan-tuan, barulah kita bertawakal. Bukan kita tak tawakal dulu, ikhtiarnya tidak, doa pun tidak. Ini masalah-masalah tuan-tuan. Ikhtiar pun tak nak, doa pun tak nak, semata-mata berserah kepada Allah. Masalah. Contohnya tuan-tuan, kalau kita lapar, takkan kita memang nak tunggu Allah doa, ya Allah tu kenyangkan, tak. Bukan. Walaupun ada situasi mungkin berlaku, tetapi kepada orang-orang awam macam kita tuan-tuan, maka sudah tentu kita kena berusaha. Level kita bukan level-level orang-orang yang hebat-hebat seperti zaman-zaman sahabat tuan-tuan. Jadi justru itu tuan-tuan, di dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang bermaksud kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, fa iza azamta, yakni membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah,
Bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan Allah sangat suka tuan-tuan kepada mereka ni yang bertawakal, dengan syaratnya kita dah berusaha dan berdoa. Justru itu tuan-tuan, di dalam Al-Quran itu sendiri, dengan sebab peri pentingnya sifat tawakal ini, maka dirakamkan di dalam Al-Quran tuan-tuan, daripada 114 surah, ada 30 juzuk, iaitu ada 84 tempat perkataan tawakal itu, kalimah tawakal, yang terdapat di dalam 22 surah tuan-tuan. Maknanya apa? Supaya apa? Menunjukkan kepada kita tuan-tuan bahawa pentingnya sifat tawakal ini. Jadi kadang-kadang timbul soalan, mengapa kita harus bertawakal? Jadi tuan-tuan, seperti yang mahu kita ketahui tuan-tuan, bahawa tidak setiap yang kita usahakan itu tuan-tuan sebenarnya, atau kita inginkan, makna tidak semua yang kita usahakan, yang kita inginkan akan tercapai. Akan tercapai dengan segera sebagaimana yang kita nak. Makna kita dah usaha. Saya dah usaha, Ustaz. Saya dah doa ni, penat dah doa ni, sampai berbuih dah mulut. Tetapi Allah, sebab itu kita kena sifat tawakal. Maknanya dapat tak dapat, terkabul ataupun tidak, itu bukan urusan kita tuan-tuan. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab memang bukan kita yang mengatur hidup kita ini. Bukan kita yang mengatur. Yang mengatur hidup kita ini itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengatur seluruh alam dan segala permasalahannya. Dan Allah ni tuan-tuan maha tahu apa yang akan terjadi kepada kita pada masa depan. Jadi sebab itu Allah ni maha adil, bijaksana tuan-tuan, dengan semua rencana dan keputusannya. Jadi apa yang perlu kita buat tuan-tuan, maka seharusnya kita berusaha dan kita berdoa dan kita serahkan. Jangan pula timbul isu-isu tuan-tuan. Apa ni kata, makin lama makin naik kes ni contohnya. Kita dah berdoa sembahyang hajat setiap waktu contohnya, selepas solat, setiap Jumaat kita baca qunut nazilah. Soal untuk mengangkat wabak ini tuan-tuan ada bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita usaha. Apa yang diarahkan oleh pihak berkuasa agama, ataupun oleh pihak kerajaan kata ambil, kita ambil. Bukan kita bertentangan, atau kita berserah bulat-bulat, tak apalah, kalau kita nak mati tak, itu bukan, itu bahaya. Fahaman-fahaman seperti ini yang sangat-sangat bahaya tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Terkadang-kadang tuan-tuan, apa yang kita rasa baik pada kita itu, tetapi belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa pada kita baik, tapi di sisi Allah, benda itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi kita. Jadi justru itu tuan-tuan, penting bagi kita ini menanamkan kepada kehidupan kita dalam situasi yang baru ini dengan trilogi yang saya katakan tadi ini. Ada 3. Mana saya sebutkan istilah ni, trilogi dalam Islam, iaitu terdiri pada apa tuan-tuan? Iaitu yang pertama ikhtiar, yang keduanya berdoa, dan yang ketiganya tawakal. Yang ketiganya tawakal. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita berpegang kepada ini sebenarnya, InsyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala wabak dan bencana. Dan apa yang paling penting tuan-tuan ialah setiap kalau berlaku juga yang sebaliknya daripada apa yang kita usahakan, daripada apa yang kita ikhtiarkan dan kita doakan, makna sekurang-kurangnya tuan-tuan kita dah ada redha kita di situ. Redha kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sebagai untuk menyimpulkan di kesempatan di kesempatan tazkirah yang sangat ringkas ini tuan-tuan, apa yang kita boleh simpulkan di sini ialah sebenarnya adalah bahawa tawakal itu tuan-tuan, di satu sisi, di satu sisi yang lain, dan sebab ikhtiar, upaya, syariat, dia terletak di sisi lain. Maknanya usahanya kita, ikhtiarnya kita, mengikuti syariat,
peraturan yang telah ditentukan kepada kita, iaitu ikhtiarlah, maka dia adalah dari sudut yang lain, yang mana kedua-duanya ini tuan-tuan adalah dia tidak saling meniadakan. Maknanya dia seiring. Ada ikhtiar, ada tawakal, dan ada doa. Jadi kedua-duanya tuan-tuan ini adalah berfungsi pada kawasannya ataupun domainnya masing-masing. Dia bukan kita tak boleh ambil satu. Ambil tawakal contohnya, atau ikhtiar aja contohnya, atau ambil doa, tak boleh. Dia mesti tiga-tiga ni dia bergabung. Maknanya dia tidak saling meniadakan. Maknanya kita dah ikhtiar, kita berdoa, dan yang akhir sekali kita bertawakal kepada Allah SWT. Jadi dalam konteks pandemik COVID-19 ni tuan-tuan, maknanya orang yang mentaati proses dan mengikut program vaksinisasi contohnya, misalnya saya berikan contoh di sini yang paling senang kita faham, bukan bererti tidak bertawakal. Jangan pula kita ikut taat proses apa yang telah diarahkan. Kita katakan orang bahawa kita ni tidak bertawakal kepada Allah. Bahkan tuan-tuan, ulama-ulama mengatakan orang yang mentaati proses dan mengikuti proses program vaksin sebagai bentuk pencegahan merupakan adalah sesuatu yang benar. Bahkan kata ulama menjalankan kewajipan dia. Ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh Al-Ansari. Jadi sebenarnya bukan bermaksud kita ni takut sangat, tak. Itu usaha kita tuan-tuan. Kalau kata ditakdirkan kita juga kena, walaupun contoh kita dah divaksin masih kena, itu bukan urusan kita. Itu adalah ketentuan Allah SWT. Yang penting kita dah berusaha. Jadi sinar pendengar tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan dengan penjelasan ini, dengan tabayun ini tuan-tuan, kita sedikit sebanyak kita dapat memahami, kita refresh baliklah sebenarnya. Mungkin kita sebenarnya dah pernah belajar, tetapi dalam situasi sekarang ini yang menyebabkan kita ni kadang-kadang emosi, itu yang menjadikan kadang-kadang kita timbul kesalahfahaman di sini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dengan perkongsian ini kita sedikit sebanyak dapat memperbaiki etikat kita, pandangan kita. Jadi mudah-mudahan di dalam suasana ini kita doalah sama-sama, mudah-mudahan Allah SWT mengangkatlah wabak ini daripada bumi Johor lah secara khususnya, dan umumnya kepada seluruh Malaysia dan dunia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah SWT, rasa setakat ini dulu perkongsian yang saya ingin sampaikan. Jadi sebelum saya mengakhiri kalam, saya mohon maaf sekiranya sepanjang saya menyampaikan tazkirah ini ada kekhilafan, kerana kelemahan itu adalah datangnya dari diri saya sendiri, dan mudah-mudahan apa yang bermanfaat, marilah kita sama-sama kita kongsikan sampai sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang lain. Dan akhir kalam tuan-tuan, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.